Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada tuan-tuan semua. Saya Arif lah, pemilik bagi jentera Honda CB250R. Okay. First sekali saya cerita sikit sejarah saya memiliki motor ni. Motor ni saya beli pada tahun 2019, pada bulan Julai 2019, dan saya dah menggunakan motosikal ni hampir setahun setengah lah. So far tak ada sebarang isu yang besar lah. Mungkin ada sikit-sikit isu berkenaan dengan motor ni. Motor ni first model adalah pada tahun 2018, dan motor ni continuous keluar sampai tahun 2020. So saya punya yang second model pada 2019. Okay, serba sedikit tentang motor ni ialah motor ni ialah diklasifikasikan sebagai Cafe Racer Neo Cafe Racer. So mostly motor ni dibuat untuk urban ride ataupun tunggangan di dalam bandar lah. Kalau tuan-tuan pergi short distance punya ride between 5 ke 10 km ni, motor ni sangat sesuai lah. Dan serba sedikit tentang enjin dia ialah dia mempunyai enjin bersesaran 240 cm cubic, iaitu bersamaan dengan 249cc lah. So motor ni dikategorikan di bawah daripada 250cc lagi. Dan dia mempunyai satu silinder tunggal untuk motor ni. Kalau tuan-tuan boleh tengok dekat motor 250 lain, kategori 250cc lain, kebanyakannya dah ada dua ataupun dui silinder lah. Motor ni macam motor yang lain kan, simple, dan dia menggabungkan ciri-ciri klasik dengan Neo. Tu orang panggil dia sebagai Neo Cafe Racer. So tuan-tuan boleh tengok dia still menggunakan lampu hadapan berbentuk bulat lah. Ini ciri-ciri klasik dia. Dan lampu belakang dia jenis Neo. Ini ialah lampu jenis yang lalu motosikal 250cc pakai. Okay, first kita start motor. Okay, untuk start dia hanya satu fungsi starter saja, iaitu pakai electrical starter. Dia tak ada macam motor 150cc yang lain, dia ada pakai kick starter lah. Untuk kebiasaan motor 200cc dan ke atas, mostly dah pakai electrical starter saja. Dia tak ada kepada kick starter. Kita start lah. Okay, ni saya masih menggunakan exhaust standard daripada pengeluar, iaitu Bonsi Honda. Saya tak ada buat apa-apa sebarang modifikasi terhadap exhaust ni ya. Bunyi dia masih standard. So kalau kita nak buat modifikasi, mungkin akan efek pada ni lah, kita punya penguatkuasa jalan raya, iaitu JPJ ataupun polis trafik lah. So saya still menggunakan exhaust standard. So kebanyakan aksesori ataupun kelengkapan motosikal ni masih lagi standard daripada pengeluar. Contohnya tayar hadapan dengan tayar belakang masih lagi tayar original daripada pengeluar. Dan untuk tayar ni should be on saya punya experience, tak ada masalah lah. Sebelum ni kalau saya tanya kawan-kawan saya yang biasanya pakai 250cc yang lain, tayar standard daripada pengeluar ada problem macam licin dan sebagainya. So far untuk motor ni dah
hampir 20,000 km, tayar dia masih bagus lah. Masih bagus dan kiranya tayar ni kalau kita beli tak payah tukar. So boleh guna terus. Sama ada jalan basah, jalan licin, jalan basah, jalan kering ataupun jalan jauh. So jangan risau lah untuk tayar ni. So far sangat bagus lah. Lebih-lebih lagi bila saya menggunakan jalan raya di kawasan Sarawak ni. Jalan agak ada yang jalan elok, ada yang jalan teruk. So far saya pakai tak ada masalah. Tak ada accident dan sebagainya lah. Jatuh parking tu biasa. Then special motor ni adalah dia pakai upside down fork, berjenama Showa. Wow. Ini adalah tak banyak lah motor 205cc yang pakai ni upside down fork ni. Ini yang menjadikan dia special, upside down fork ni. Untuk yang second edition dia berwarna emas, yang 2018 dan 2019 punya edition dia berwarna silver. Untuk motor ni saya tambah satu aksesori. Itu saya tambah box. Saya untuk ulang-alik bekerja lah dan sebagainya. Dan untuk kadang saya hujung minggu saya menggunakan motor ni untuk berjalan jauh. Walaupun sepatutnya motor ni adalah urban ride punya motosikal. So tapi sepanjang saya menggunakannya, saya dah berjalan biasa sekali short 600 ke 800 km. Jadi motor ni okey lah, tak ada masalah. Paling jauh mana? Paling jauh saya pernah pergi direct daripada Kuching ke Miri lah. One day event. So 830 km, tak ada sebarang masalah. Wow. Then motor ni walaupun dia untuk urban ride dan dia punya tangki sebesar 10.1 liter, tapi kalau ikutkan fuel consumption untuk 100 km pada 3 liter lah. So dalam 1 liter boleh pergi dalam 32 km macam tu. So dia punya fuel consumption tu sangat rendah lah dan jimat lah. Dengan walaupun dia pakai single cylinder, tapi dia punya fuel consumption sangat rendah. Dan should be kalau dalam seminggu tu sekali isi penuh, boleh ulang-alik pergi kerja lah. Tak ada masalah. Dan special motor ni untuk ciri keselamatan ialah satu, dia ada depan belakang punya brake disc. Tayar depan belakang brake disc bersistem ABS lah. So kita tak perlu risau bila kita tekan brake, dia akan brake tu akan lock. So dia akan prevent daripada brake tu lock lah. So kita akan tekan, dia akan berhenti secara berperingkat ataupun perlahan secara berperingkat. Ni kalau tuan-tuan nak tengok motor tu ada ABS atau tak, tuan-tuan tengok dekat sini. Ini adalah salah satu rail untuk sistem ABS. Ni dia punya sensor lah. Ni rail untuk sistem ABS. Okay. Special dia, safety lagi satu ialah dia ada signal dia sebagai safe light. So bila kita tunggang pada waktu malam, so orang akan nampak kita bukan daripada depan, bukan hanya tertumpu pada lampu depan saja, headlamp. So dia akan ada signal, akan jadi safe light punya ni lah, function. So bila daripada contoh daripada kenderaan depan, dia akan nampak through side mirror apa semua, dia akan nampak kita punya motor tu lebih jelas lah, dia punya size tu berdasarkan safe light ni. So kalau tak signal dia akan berkelip? Kalau signal dia akan berkelip. Turn right dia akan berkelip. Turn left dia akan berkelip juga. So satu ialah motor ni dekat
Sarawak biasanya jalan dia agak teruk dan inilah banyak pothole dan sebagainya. Dan saya install satu lagi safety feature ialah saya panggil pothole punya light. Dia akan tembak ke bawah lah. Kalau panggil fog lamp, saya panggil sendiri dah pothole light lah. Dia akan tembak ke bawah untuk untuk bagi kelihatan kalau ada pothole ke apa, kita boleh elak dan sebagainya. Sebab seperti yang tuan-tuan sedia maklum, jalan raya di Sarawak ni dia berbeza ikut pada kawasan lah. Kalau kita pergi kawasan bandar, sangat baik lah kondisi jalan raya. Kalau kita pergi kawasan kampung dan kawasan ada yang jalan raya yang still construction, memang teruk lah. So ini sebagai safe light yang saya install sendiri. Okay, lepas tu jenis selamatan lain yang saya install ialah slider depan dengan exhaust slider. Yang ni pengeluar tak keluarkan lah, ataupun pengeluar tak pasang, kita kena pasang sendiri. Kalau motor ni jatuh ke apa, at least slider ni protect kita punya ni, rear punya side punya ni, side punya body. So tak ada tak ada lah kerosakan teruk ataupun salah yang teruk. So berapa total cost Untuk apa? Penambahan so far setakat ni, contohnya box 500 plus dia punya monorack 100.5. So 600.5, slider 100, 700.5, exhaust slider 50, 800, dan pothole ni lamp 100, lebih kurang 900 lah yang saya belanjakan untuk aksesori tambahan lah. So far yang lain adalah still original daripada pengeluar. So next penambahan ada berapa plan untuk penambahan untuk motor ni? Untuk penambahan next ialah saya plan untuk tingkatkan sistem meter dia. Sistem meter dia saya prefer menggunakan sistem analog. Sebab sistem analog lebih Senang. nampak klasik, dan dia punya ketahanan untuk sistem analog tu lagi tinggi lah, lagi bagus lah. So digital punya sistem untuk meter depend on cuaca. Kalau cuaca agak teruk dan masuk air dan sebagainya, akan cepat rosak lah. Motor ni pernah masuk air untuk digital meter. Dan so kalau tuan-tuan pernah pakai motor yang pakai digital meter, cuba elakkan lah. Lalu pada kawasan hujan lebat ataupun cucian menggunakan water jet, sebab dia akan rosakkan ni. Ni saya punya dah rosak lah, pakai 2 tahun, hampir 2 tahun dah rosak, dan boleh claim warranty lah before 2 tahun tu. Tapi dinasihatkan kalau pakai motor digital meter, tak kisah motor apa pun, kalau pakai digital meter, make sure elakkan daripada hujan lebat ataupun direct pakai water jet, sembuh kat kawasan ni, especially kat kawasan ni depan ni, sistem elektronik, fog, meter, lampu dan sebagainya. Sebab semua dia sistem dia sekarang ni motor kebanyakan pakai sistem elektronik ataupun digital. So daripada dah lebih kurang 2 tahun motor ni kan, apa perbezaan sebelum ni ada pakai motor apa, ataupun sebelum tak pernah ada motor ni saya pakai Yamaha FZ150i model tahun 2012. So dan saya jual motor tu dan saya beli motor ni, dan so far on ketahanan dan saya prefer FZ lagi ketahanan dia, sebab saya dah pakai beberapa tahun, tak ada apa-apa masalah lah. Cuma motor ni sebabkan digital ataupun elektronik, so problemnya lah di kawasan meter je. Yang lain untuk tunggangan apa semua, based on kalau nak motor ni sedap untuk ditunggang, so kena saiz badan yang agak medium. So dalam ketinggian 165cm ke 175cm lah. Motor ni walaupun dia kategori cafe racer, tapi dia punya
bentuk handle dan sebagainya. So dia boleh sesuai lah untuk medium punya ni saiz badan. Kalau yang betul-betul cafe racer yang handle pegang ke fork tu, kalau badan yang tinggi memang sakit lah. So, sebab kita terpaksa tundukkan badan. Yang lain so far saya pakai, saya sangat berpuas hati lah. Kecuali sistem digital lah, tu lah. Saya akan try to improvise. Saya akan install kepada sistem analog untuk meter ni. Yang lain motor ni maintenance dia sangat murah. Okay, untuk setiap 5,000 km hanya pakai 2 botol ataupun 1.7 liter minyak hitam. So setiap 5,000. Kalau 250cc lain yang 2 silinder ataupun ada 2 silinder, biasanya pakai 2 ke 3 botol lah minyak hitam. Ini pakai 1.7 liter sama dengan 2 liter lah. Bersama dengan 2 botol. So far dia punya maintenance semua sangat murah lah. Dan motor ni sangat senang untuk ditunggangi. Sangat murah, sangat senang. Fuel consumption dia sangat rendah. Yang seperti yang saya cerita tadi, 3 liter per 100 km, bersama dengan 1 liter boleh pergi dalam 3.2 km macam tu. Hanya saya pakai kat Sarawak ni, motor ni still preferable lah. So kalau tuan-tuan beli, tak payah nak buat modification yang terlalu drastic. Hanya pasang certain feature ataupun safety feature yang lain pun dah boleh tunggang dengan selamat. Itu saja. Okey, terima kasih. Okey, akhir kata daripada saya, jangan lupa subscribe channel di bawah ni dan support lah YouTuber tempatan. Terima kasih.